Okey, sila tulis dahulu nama penuh anda dan juga nombor pendaftaran di ruangan chat di tersebut untuk pengesahan kehadiran. So nanti madam akan tick dekat kamu punya kehadiran untuk hari ini, hari Selasa. (18 Ogos) ya. Okey, semua dah? Kalau dah boleh respon ya. Madam akan teruskan. Okey, tak apa. Ashwarya dah message madam. Tak apa, nanti dia akan tengok yang record punya. Okey, semua dah tulis nama dan juga nombor pendaftaran di ruangan chat. Kalau dah, kita akan start kelas pada hari ini. Sebab dia jalan lain, tak apa, dia akan tengok yang record. Semua dah ya? 27 orang, so seorang je yang tak dapat masuk sebab ada masalah lain. Okay? Sebab blackout dan kawasan tu. Yang lain semua okey? Alicious, Anastasia, Angeli, Karina, okey tak? Okey? Okey, Puan. Okay, dengar jelas Jelas. Okay, so kamu tak perlu buka webcam pun tak apa sebab nanti akan makan data banyak. So kamu tengok saja muka madam kat sini. Okay, dan dengar apa yang madam nak bagi tahu. Okay, untuk permulaan pada hari ini kita akan melihat assignment yang pertama untuk subjek nilai masyarakat iaitu berkenaan dengan discussion. Untuk kesan pertama kita akan buat discussion ataupun perbincangan mengikut kumpulan yang telah kamu wujudkan pada minggu lepas dan kamu telah tulis di dalam Google Classroom. Madam akan refer kepada kumpulan tersebut uh, untuk pembahagian tajuk. Sekejap Madam akan share skrin ni untuk kamu lihat garis panduan untuk okay. So kamu akan lihat garis panduan untuk tajuk discussion. Okay kelas, nampak tak di skrin masing-masing? Respon madam, nampak ke tidak? Nampak ke nampak? Nampak. Ha? Nampak. Okey, semua kumpulan kena ambil perhatian. Ini adalah assignment kita yang pertama iaitu discussion. Okey, discussion membawa markah 20%. Okey, discussion membawa markah 20%. Okey, arahan pentaksiran kerja khusus perbincangan untuk assignment pertama. So, discussion ini akan dijalankan secara berkumpulan. Okey, mengikut kumpulan yang telah kamu pilih pada minggu lepas dan kamu telah tulis dalam Google Classroom. Okey, tempoh penyediaan perbincangan adalah 1 minggu. Okey, so kita akan maybe kita akan start untuk perbincangan pada hari Selasa minggu hadapan. Okey, so
kamu boleh prepare lah untuk dia punya isi, apa dia punya poin-poin yang nak kamu yang nak kamu bincangkan dalam kumpulan masing-masing. Okey. Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat, nanti madam akan baca dan madam akan jawab. Kamu dengar dahulu saja. Okey. So kamu akan dapat satu kumpulan akan dapat satu tajuk dan tajuk tersebut perlu dibincangkan. Contohnya dalam satu grup ada 4 orang. So 4 orang tersebut mestilah berbincang berkenaan dengan tajuk tersebut. Okey. Apakah dia adat-adat. Contohnya kamu dapat tajuk yang pertama ini. Okey, seperti yang terpapar di skrin anda. Tajuknya adalah kesan sejarah masyarakat peribumi orang asli di Tanah Melayu. Contohnya. Okey, kamu perlu berbincang dalam kumpulan 4 orang. Okey, cari poin-poin ataupun isi-isi berkenaan dengan kesan sejarah masyarakat peribumi orang asli di Tanah Melayu. Okey, setiap ahli kumpulan perlu memberikan poin masing-masing berkenaan dengan tajuk ini. Dan madam akan memberi markah based on point dan huraian explanation kamu, elaboration kamu berkenaan dengan tajuk tersebut. Okay. So, pensyarah akan membahagikan pelajar mengikut kumpulan. Okay, setiap kumpulan diberikan tajuk dan perlu mahir dalam tajuk yang diberikan. So, kamu perlu gali ataupun kamu perlu cari seberapa banyak maklumat berkenaan dengan tajuk perbincangan yang madam akan berikan kepada kumpulan kamu. Okay. So, selepas 4 minggu, jangka masa diberikan untuk penyediaan bahan-bahan dan konten tajuk tersebut perlu dihantar pada minggu yang ke-5. Okay, so madam dah beri tajuk pada minggu ini minggu kedua. So minggu hadapan kamu perlu tunjuk kepada madam isi-isi kamu sahaja. Okay, buat isi tersebut sama ada dalam dokumen Word ataupun dalam bentuk PowerPoint. Okey, contohnya dalam satu kumpulan ada 4 orang. Okey, apa tu? Isi dia apa? Pelajar yang kedua, isi dia apa? Pelajar yang ketiga. Perlu tunjuk dahulu kepada madam sebelum kita buat discussion secara official. So madam nak tengoklah apa kamu punya point berkenaan dengan tajuk tersebut. Okay, kita tak akan buat terus lah. Minggu hadapan kamu hantar dulu isi-isi ataupun point-point berkenaan dengan tajuk kamu. And then the next week baru kita akan mulakan perbincangan discussion. Okay, discussion kamu pula main berkenaan dengan tajuk kamu. Okay, dia lebih kurang macam pembentangan lah. Okay, tapi kita akan buat dalam Webex ini. Okay, so setiap ahli kumpulan dia ada mic masing-masing kan. So, bila madam kata, okay, kumpulan pertama, discuss. Okay, so madam akan jadikan one of your group, one of the ahli kumpulan sebagai presenter dan kamu akan berbincang dalam Webex ini. Okay. Alright. Bahan-bahan dan tajuk yang disediakan adalah diadaptasi melalui video ataupun PowerPoint secara berkumpulan, ni tak apa. Okay, markah kriteria pemarkahan akan diambil daripada kriteria berikut. Yang pertama, ekspresi diri 5%, interaksi melalui atas talian 5%. Madam, tak jelas madam. Okay, suara madam tak jelas. Okay, alright. Tak apa, madam tukar kejap ya. Kejap Tadi ya. Ya, good. Kenapa? Tak dengar ya? Oh my god, PKS Wi-Fi ni sangat... Madam masih nyanyi tadi.
Suara madam sekat-sekat macam bot. Tukar network lain ni. Jelas tak sekarang? Kelas? Jadi it's Wi-Fi. And then dia connect tak stable. Sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Okey, sekarang jelas tak? Respon sikit. Jelas. Jelas ya? Nak madam ulang balik ke tadi? Yang tadi? Ulang Boleh. balik. Ulang balik. Kita makan ulang balik yang tadi disebabkan oleh connection yang tak stable. So, madam dah tukar network. Madam tak guna PKS Wi-Fi. Okay, alright. Macam tu lah kita ya. Okay, madam akan share screen lagi sekali. Where is the share screen? Okay, madam akan share screen lagi sekali. Okey, kita ulang balik semula. So, minggu, madam akan bagi kamu tugasan yang pertama, iaitu berkaitan dengan discussion, perbincangan 20 markah. So, perbincangan ini secara berkumpulan. Seperti mana kelas. So, setiap kumpulan akan menerima satu tajuk untuk dibincangkan bersama dalam kumpulan. Okey, apa yang perlu kamu buat, apa yang kamu sediakan adalah bahan-bahan perbincangan. Contohnya, kamu dapat tajuk kesan sejarah masyarakat di Sabah. Okey, so kamu dapat tajuk itu, kamu buat dalam PowerPoint. Okey, dalam PowerPoint dalam bentuk slide. Okay, orang pertama dia akan bercakap isi yang pertama. Okey, slide yang kedua akan didapatkan oleh orang yang ketiga akan dibentangkan oleh orang yang ketiga, slide yang keempat akan dibentangkan oleh orang yang keempat. Okey, sekiranya ada video yang berkaitan dengan tajuk, kamu dapat cari di YouTube pun kamu boleh apa tu? Lampirkan bersama dalam kamu punya slideshow. Okey? So, untuk pesan bulan kita tak ada live. So, dikendaki untuk berbincang dalam kumpulan sama ada menggunakan WhatsApp group ataupun menggunakan mana-mana platform sama ada WhatsApp call ke dan sebagainya. Kami dikendaki untuk menyediakan poin-poin berkenaan dengan tajuk tersebut dan dalam bentuk PowerPoint. Minggu hadapan kamu perlu tunjukkan kepada madam apa yang telah kamu bincang dalam kumpulan kamu. Okay? And then the next week baru kita akan mulakan discussion secara official dan madam akan ambil markah daripada situ. Okay. Kriteria pemarkahan interaksi melalui okay. So ini adalah tajuk-tajuknya. Okay. Ini rubrik pemarkahan. Nampak ke tidak? Semua respon nampak rubrik pemarkahan? Nampak ke tidak? Atau kamu tak dengar? Tak nampak. Tak nampak, madam. Nampak. Nampak. Sekarang nampak? Tak nampak? Sekarang pun tak nampak? Tak nampak.
nampak ya. Sabar, sabar, sabar. Okey. Rubrik permarkahan untuk discussion. Nampak tak sekarang? Dekat skrin ada rubrik permarkahan. Nampak, Madam. Untuk markas, dia mesti ada menyampaikan keyakinan diri, menerima maklum balas, interaksi dalam talian, mengekalkan dan mengakhiri perbincangan secara semula. Jadi menggunakan menggunakan hubung pandang dan bahasa badan sesuai. Okey. Tak boleh nak menyampuk perbincangan orang lain. Contohnya macam contoh kalau kamu tunggu kawan yang lain. Video. Okey, sentiasa menunjuk aktiviti tiga membawa inisiatif yang baik dan rujukan dalam menyelesaikan asal. Discussion. Okay. Madam akan menggunakan uh, dan juga wheels ni. Okay. So, kumpulan yang pertama, kumpulan A, kumpulan Ashwarya, Anastasia, Nicholas Wan dan Kenny Walter. Ada tak dalam ni? Respon? Ada tak Ashwarya, Anastasia, Puan ada. Nicholas dan Kenny? Ada tak? Ada Puan. Puan. Ada. 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 Hello? Ada. Hello. Ada. Ada. Ada Puan. Ada, Puan. Ada. Ada. Macam itulah respon madam. Saya ingat madam cakap seorang-seorang. Okay. So, kumpulan okay. Okay, kumpulan Smart 1.2 topik apa tadi? Kamu dapat 2 topik 2. Satu poin dua topik 2. Aswar kat. Okay, sekarang dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Dengar Madam, tapi ada masa tersekat-sekat. Kelas? Sekarang ada saya? Madam, Okay lah. nanti ada Suara masa dia ya? tersekat-sekat. Okay, kalau dia masa tersekat Ya. okay. Ya. Okay, kalau kamu stay dalam ni kejap Kita tengok siapa yang kena. Roda impian. Bola kuning, bola kuning, bola kuning turun, bola kuning. Wang besar, wang besar, wang besar.
Okey, tikam-tikam, tengok siapa yang kena. Sama. Kat tangan Tikam. lah. Okey, nombor 2 lagi. Siapa yang tengok siapa yang kena. Sekarang ni kan tak suara madam. Benar. Jelas ke ataupun tersekat-sekat? Sedang madam. Okey tak? Jelas. Ada masalah Jelas ke tak jelas? tuan. Respon kejap. Sekarang jelas lah. Sekarang jelas tension pula tengok line ni. Kenapa lah sekat-sekat suara tak dengar? Okey, sekarang jelas tak? Tak, madam. Kenny Walter, daripada tadi tak cakap. JJ, can you hear me? JJ? Claire, okay, Claire, jelas? Claire guna dua device ke? Claire? Ada dua nama kat situ. Claire, hello. Where's Claire? Joel Balang, dengar suara madam? Dengar jelas tak suara madam, Claire? Esther? Jelas tak suara madam? Ada masa tersekat-sekat, madam. Okay, sekarang okay tak? Now? Sekarang okey. Okey sikit, madam. Ya. Okay. Tarik nafas, kita tak boleh stres dengan line ni. Semalam okey, hari ni je dia macam sekat-sekat tak dengar. Okay. Okay, so kalau jelas, madam akan share screen lagi sekali untuk tajuk discussion, alright? Di screen masing-masing nampak tak? Respon madam nampak tak? Nampak. Okay, madam akan undi untuk tajuk untuk Alicious dahulu, Ashwarya, Anastasia, Nicholas Wan dan Kenny Walter. Okay, dan anda tadi tajuk 1.2 membincangkan pengaruh adat resam dan budaya masyarakat. Okay, sila snap picture untuk kumpulan The Smart. This one tajuk anda 1.2 topik 2. Okay, done. Okay, kamu kena pilih satu kaum, sama ada kamu nak bincang pasal orang Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban, Bidayu, Kadazan Dusun dan sebagainya. So 1.2 tajuk discussion bagi kumpulan The Smart. Okay, done. Dan tulis dan snap picture kumpulan 1.
This one tajuk kamu tengok cursor madam ni. Tengok mouse madam. Okay, kalau done, kita terus kepada kumpulan seterusnya. Kumpulan Mary Ming, Clarissa, Darius, Diana N dan Katrina. Ada tak dalam ni respon? Mary Ming, Clarissa, Diana dan Katrina. Ada? Ada, Puan. Okay, sila lihat wheels di hadapan. Kita akan tajuk untuk discussion sekarang. Kamu dapat tajuk 1.6. Tajuk 1.6 adalah tajuk 1.6 membincangkan kesan sejarah imigran masyarakat India ke Tanah Melayu. Snap ataupun tulis tajuk discussion anda. Okey, kalau dah cakap dah ya. Membincangkan kesan sejarah imigran masyarakat India ke Tanah Melayu. Okay, done. Is it done or not? Dah. Okay, done. Alright, seterusnya. Terima kasih. Seterusnya kumpulan. Okay, later you guys tulis dekat komen dekat sini dekat Google Classroom tajuk discussion anda. Sama juga dengan kumpulan The Smart tadi. Sila tuliskan tajuk discussion anda di bawah ni. Okay. Alright, seterusnya kumpulan Godly, Nicholas, Kurt Cobain dan Jerry Tang. Alright, ada tak dalam ni? Ada Puan. Okay. Ada, Puan. So lihat di skrin anda akan undi untuk tajuk discussion sekarang. Okey, tajuk 1.1 topik 2. Okey, lihat tajuk 1.1 topik 2. Tajuk 1.1 membincangkan bagaimana sistem nilai dalam agama. Okey, pilih satu agama, sama ada kamu memilih agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Apa pasal Hindu pula dua ni? Islam, Kristian, Hindu dan Buddha atau Buddha dapat membantu penganutnya menjamin keamanan dan keharmonian negara. Okey, so sila snapkan tajuk ini ataupun tulis. If you're done, okay, please respond done. Okay. Puan. Okay, done. This one you guys punya tajuk. Is it done? Sudah? Dah Puan. Sudah tulis, okay. Sudah. Alright, seterusnya. Madam nak stop sharing kejap. Madam lupa pula tekan record tadi. Dah tekan ke? Okay, alright. Masih dah record. Okay, seterusnya untuk kumpulan seterusnya. Okay, later you tulis kat sini tajuk discussion. Kumpulan Karina, Deborah, Esther dan Gwendoline. The quarter 4. Apa, Madam? Ada Okay, sila lihat di skrin untuk tajuk discussion. Okay, tajuk 1.3 untuk kumpulan tadi. Deborah, Esther, Ubong dan Gwendoline. So 1.3 ada tajuk
Okey, membincangkan kesan sejarah masyarakat pribumi Sabah. Okey, 1.3 seperti yang tertera di skrin anda, membincangkan kesan sejarah pribumi Sabah. Okey, sila tulis dan ataupun snap picture tajuk kamu for discussion topik. Ya, okey, if you done, respond done 1.3 membincangkan kesan sejarah masyarakat pribumi Sabah. Done, madam. Thank you. Seterusnya, kumpulan. Okay, later you tulis kat sini tajuk discussion. Seterusnya, kumpulan Joel Balang, Joel Jelaming, Wilfred, Claire, Licia. Ada tak dalam ni? Respon, madam? Madam. Madam. Okay, sila lihat di screen masing-masing kita akan undi untuk tajuk discussion. Kamu mendapat tajuk 1.2 topik 1. Okey, 1.2 topik 1 adalah tajuk. Okey, 1.2 topik 1. Membincangkan kesan sejarah masyarakat pribumi Melayu di Semenanjung Malaysia. Okey, membincangkan kesan sejarah masyarakat pribumi Melayu di Semenanjung Malaysia. Sila tulis tajuk anda ataupun snap picture. If you done, respond Madam Dan Madam. Okay, done Alright, seterusnya kumpulan. Okay, kumpulan yang terakhir iaitu Christina Anna Alexander, Edward Mejang, Elvin dan Angeli. Okay, ada tak dalam ni? Respon. Fu Chuan Ling, Christina, Edward dan Elvin. Ada. Ada. Okay. Tajuk anda untuk discussion, sila lihat di skrin. Okey, kamu mendapat tajuk 1.1 topik 1. Okey, apakah dia tajuknya? 1.1 topik 1. Sejarah masyarakat pribumi orang asli di Tanah Melayu. Okey, Fu Chuan Ling, Christina, Angeli, Alvin, tajuk kamu adalah 1.1 tu membincangkan kesan sejarah masyarakat pribumi orang asli di Tanah Melayu. Okay. So, tulis dan juga ataupun snap picture. If you done, respond done Okay, dah tulis. Okay. Okay, done Okay. Ada lagi? Okay, later on, you guys, okay, tulis kat sini write your tajuk dekat sini, dekat Google Classroom. Okay. Okay, itu saja. Semua ahli kumpulan telah mendapat tajuk discussion masing-masing. Okay. Apa yang perlu kamu buat? Okay. Pada minggu hadapan, kamu kena berikan madam your point. Okay, kalau ada 4 orang, setiap individu kena berikan point dan hantar dalam bentuk PowerPoint, slide PowerPoint kepada madam. Madam semak dahulu poin-poin anda untuk discussion, baru kita akan buat discussion secara official. Okay, so untuk kelas hari Khamis nanti, walaupun tak ada kelas, ada guideline untuk buat tugasan. Okay. Guideline untuk buat tugasan adalah dia tak ada format yang spesifik, tapi kamu perlu kamu dapat
membincangkan kesan sejarah masyarakat pribumi Sabah. Okey. Setiap orang dalam kumpulan tersebut, contohnya ada 4 orang, dia kena bagi poin dengan contohnya dari segi sejarah masyarakat pribumi Sabah, ada berapa etnik Sabah, okay, adat istiadat masyarakat tersebut, okay, kebudayaan masyarakat tersebut. So, setiap orang dia ada part masing-masing untuk dia discuss ataupun dibincangkan. Okay? Dan kamu perlu buat dalam bentuk PowerPoint setiap isi kamu. Okay? Setiap orang. Okay, slide yang pertama untuk orang yang pertama. Slide yang kedua untuk orang yang kedua. Slide yang ketiga untuk orang yang ketiga. Slide yang keempat untuk orang yang keempat. Dan kamu attachkan sekali dengan video. Kalau ada video yang kamu dapat daripada YouTube. Dan benda tu kamu kena, slide tersebut kamu kena bagi tunjuk madam dahulu pada minggu hadapan. Pada hari Selasa. Kelas hari Selasa minggu hadapan kamu kena tunjuk dahulu slide PowerPoint discussion topik masing-masing, and then the next week kita akan mulakan discussion secara official. Okay, kita akan buat discussion tu di dalam Webex ni. Okay, so setiap orang masing-masing dan dia boleh bercakap. Okay, ada soalan tak? Kita stop sharing dahulu. Kita tengok soalan ada tak? Sudah tulis di ruangan chat kalau ada soalan. Alexius Maxwell, menjawab tak soalan tadi, guideline tersebut? Jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okey, apa yang perlu kamu bincangkan, madam telah bagi tajuk secara general. Okey, kamu sendiri perlu spesifikkan perbincangan kamu. Okey? Cari, okey, contohnya dalam kumpulan tersebut ada Kenny. Kenny akan bentang pasal apa. Okey, Mary akan bentang pasal apa. Nicholas akan bentang pasal apa. Setiap orang, setiap individu dia ada poin-poin masing-masing. Tak boleh tak bercakap. Okey, kalau tak bercakap, dia akan bagi 0. Sebab this one is discussion. Everyone must keluarkan dia punya pendapat ataupun pembentangan. Okey, kena bagi talk, idea berkenaan dengan tajuk tersebut. Okey, kelas, faham tak? Okey, faham. Tak ada soalan. Alright, kalau tak ada soalan, ingat minggu hadapan, tugasan yang pertama, kamu perlu hantar kepada madam isi poin masing-masing dalam bentuk slide PowerPoint. Okey, seorang satu slide. Okey, dan juga kalau ada video, boleh hantar juga video. Hantar terus kepada madam selepas habis present baru tanya soalan kah? Present bila tu, Deborah? Kan untuk macam mana ni cakap? Kan dia berbincang, maksudnya dia ada bagi pendapat antara satu sama lain bah. Yes. Perlu. Kamu kalau orang pertama bercakap, individu pertama bercakap, and then bila dia dah habis, dia sambung dengan individu yang kedua macam tu. So lepas habis present baru tanya soalan. Kalau ada soalan daripada audien, baru kita akan open lah the Q&A session. Okay. Is it menjawab soalan anda, Deborah? Siapa? Okay. Alright, minggu hadapan, kelas hari Selasa 2 jam, kamu perlu menghantar slide PowerPoint masing-masing dengan poin-poin discussion anda. Lihat daripada situ. Okay, boleh ya? Okay. Kalau ada soalan lagi, sila tulis di ruangan chat, nanti madam akan baca. Kalau tak ada soalan, kita akan terus kepada topik yang pertama untuk hari ini. Okay, settle madam dah bagi tugasan untuk assignment pertama. So, madam tak akan bagi segedebuk assignment terus banyak-banyak, nanti kamu pun pening. So, madam bagi satu-satu dahulu. So, settlekan dulu assignment yang pertama. Lepas settle assignment pertama, discussion, kita akan beralih kepada assignment yang seterusnya. So, dalam nilai masyarakat Malaysia, dia ada 4 assignment. Walaupun dia tak ada peperiksaan akhir, tapi dia ada assignment penilaian berterusan. Okay? Okay, kelas, kita akan pergi kepada topik yang pertama. Belum tulis juga nombor pendaftaran di ruangan chat
Untuk pengesahan kehadiran hari ini sila tulis nanti madam akan cek di situ nama masing-masing untuk kehadiran pada hari ini. Okey. Lihat slide di hadapan. Nampak tak slide di hadapan anda? Cuba baca apa ada di hadapan anda. Topik dia. Someone, please. Sejarah masyarakat Baca. Malaysia. Kuat sikit. Sejarah masyarakat Malaysia. Okey, sejarah masyarakat Malaysia. Alright, terima kasih. Madam nak confirmkan kamu nampak tak slide ni sebab tu madam suruh kamu baca. Okey, supaya jelas. Okey, kita pergi kepada topik yang pertama iaitu berkenaan dengan sejarah masyarakat Malaysia. Dengan pengajian Malaysia yang telah kamu belajar pada semester lepas. Okay, sejarah masyarakat Malaysia bagaimana semenanjung Tanah Melayu mula didiami oleh manusia sejak bertahun-tahun dahulu. Seperti mana yang kita belajar sejarah sebelum-sebelum ini, sejarah tingkatan 4, sejarah tingkatan 5, kita tahu berkenaan dengan tamadun Melayu yang wujud pada era abad ke-14 ataupun ke-15. Okey. Ketika itu kita mendapat dipengaruhi oleh agama ataupun kepercayaan Hindu dan Buddha yang dibawa oleh masyarakat di Indonesia seperti Empayar Majapahit, Empayar Sriwijaya dan sebagainya. Okey, dan akhirnya kepercayaan tersebut masuk meresap ke semenanjung Tanah Melayu dan ketika itu tamadun yang wujud adalah tamadun Kedah Tua. Okey, kat situ ada satu penemuan iaitu penemuan Lembah Bujang, di mana terdapatnya bahan-bahan arkeologi berkaitan dengan kepercayaan Hindu dan Buddha. Sebab itu, orang Melayu masih lagi dipengaruhi oleh kepercayaan ataupun adat istiadat masyarakat Hindu dan Buddha. Okey. Hindu dan Buddha ni adalah datang ke Tanah Melayu dianuti oleh masyarakat awal di situ. Okey, bukan orang India datang ke Tanah Melayu pada ketika itu tapi orang lokal, orang yang ada pada ketika itu mereka menganuti fahaman Hindu dan Buddha. Sebab itu dari segi kahwinan, adat istiadat seperti pemakaian inai dan sebagainya itu dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu dan Buddha. Okey. Seterusnya peribumi orang asli. Penduduk semenanjung Tanah Melayu yang terus kekal sehingga ke hari ini ialah peribumi yang terdiri daripada dua kumpulan iaitu kumpulan orang asli dan Melayu. Penduduk etnik orang asli di semenanjung Tanah Melayu. Okey, siapa dapat tajuk ni boleh beri perhatian Penduduk etnik orang asli di semenanjung Tanah Melayu menjelang tahun 1995 berjumlah 95,362. Okay, secara kasar mereka boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan besar orang asli di semenanjung Tanah Melayu. Yang pertama, ya ada masalah ke? Dengar tak suara madam? Okay, yang pertama adalah orang asli Negrito. Kelas, jelas ke ataupun sekat-sekat? Jelas madam teruskan? Jelas, madam. Jelas, Jelas madam. Okey. Yang pertama adalah orang asli Negrito. Orang asli Negrito yang kita boleh lihat di semenanjung Tanah Melayu masih lagi ada sehingga sekarang. Mereka ini diklasifikasikan kepada beberapa suku kaum. Yang pertama adalah suku Kitak, Kenshu, Jahai, Mandarik, Batik dan Lanoh. Okey, ini masih lagi wujud di semenanjung Malaysia. Seterusnya adalah orang asli Senoi. Okey, orang asli Senoi terdiri daripada etnik Temiak, Cewang, Jahut, Semok, Beri dan Mahmeri. Dan yang ketiga adalah Melayu asli. Terdiri daripada kumpulan etnik Temuan, Semelai, Jakun, Seletar, orang Kanak dan orang Kuala. Kebanyakan orang asli kawasan seperti di Pahang, di Johor, di Kelantan dan di kawasan-kawasan seperti di Banjaran Titiwangsa. Okay, Banjaran Titiwangsa sebab tu di semenanjung Tanah Melayu dia ada satu banjaran dipanggil Banjaran Titiwangsa. Okey, di situ ada beberapa pergunungan yang terletak di antara negeri Selangor. Okey.
etnik Negrito dan Senoi, okey, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan iaitu Karai ataupun Kare. Okey. Orang hidup, Tok Paden percaya kepada dosa dan pahala pembalasan di akhirat. Mereka percaya kepada menganuti kepercayaan animism. Okey. Namun demikian, di kawasan yang kurang pencampuran dengan masyarakat Melayu iaitu di kawasan pendalaman, kepercayaan mereka adalah lebih kurang sama dengan etnik Negrito dan Senoi. Okey, mereka tinggal di pendalaman, justru itu mereka rata-rata tidak terpengaruh dengan Hinduism, Buddhism dan Islam kecuali selepas Malaysia mencapai kemerdekaan dengan adanya kegiatan dakwah Islam di Semenanjung Malaysia. Okey, yang pertama adalah etnik Melayu. Penduduk terbesar di Semenanjung Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia. Bermastautin di Malaysia sejak 2500 sebelum Masihi. Okey, kita ketahui bahawa bermulanya era sempadan-sempadan negara adalah ketika era perjanjian Inggeris Belanda. Kalau kita belajar pada pengajian Malaysia sebelum ini, perjanjian Inggeris Belanda lah yang memetakan peta dunia dan sempadan-sempadan negara. Kalau dulu orang di Indonesia nak datang ke Malaysia, mereka tak perlu menggunakan pasport. Mereka boleh datang secara perdagangan ataupun melalui jalan perairan dengan mudah. Tetapi sekarang kita nak merentas negara, kita memerlukan pasport sebagai medium utama untuk ke negara-negara lain. Okey, terdapat juga di Sarawak dan Sabah serta selatan Thailand, Filipina dan merata-rata tempat di alam Melayu. Dalam kelompok Austronesia yang bertutur dalam bahasa Melayu dan dikaitkan dengan sejarah orang Melayu asli Proto-Malaya. Okey, bermula di zaman keagungan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Okey, Kesultanan Melayu Melaka menjadikan Melaka terkenal ke seluruh dunia. Orang tak kenal Malaysia ketika itu orang lebih kenal Melaka. Melaka ni terkenal ke seluruh dunia sampailah ke Portugal dan sebab itu mereka datang menjajah Melaka disebabkan oleh kemasyhuran Melaka ketika itu pada abad ke-15 di bawah bendahara Tun Perak. Sebelum kedatangan Islam, etnik Melayu percaya kepada animism, Hinduism dan Buddhism. Okey, seperti yang mana yang Madam cakap sebelum ini, ketika itu kepercayaan yang mula wujud di tanah Melayu, di Semenanjung Malaysia, di tanah Melayu dipengaruhi oleh kepercayaan daripada tanah Jawa. Okey, sebab itu mereka percaya kepada kepercayaan Hindu. Okey, orang India tak ada masa tu, tapi agama akibat dipengaruhi oleh kepercayaan daripada tanah Jawa. Okey, so orang Melayu telah menerima Islam secara rasmi pada abad ke-15. Okey. Alright. Seterusnya etnik Cina. Etnik kedua terbesar di Semenanjung Malaysia. Okey, hubungan tanah besar Cina dengan Semenanjung Tanah Melayu telah wujud sejak bermulanya era Empayar Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ketika itu yang mana Maharaja Cina ketika itu membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Etnik India, etnik ketiga terbesar di Semenanjung Malaysia, China. Hubungan benua kecil India dengan Semenanjung Tanah Melayu telah wujud melalui perdagangan. Okey, seperti mana kita tahu, jalan perdagangan merupakan jalan utama ataupun medium utama untuk mereka berhijrah daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, berdagang dan sebagainya. Okey, sebab itu dulu mereka sangat-sangat menggunakan jalan perairan. Okay. Hinduism bertanggungjawab menubuhkan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di alam Melayu termasuk kerajaan Langkasuka di Kedah sebelum penubuhan kerajaan Melayu Melaka lagi. Okay. Seterusnya zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pedagang-pedagang dari Arab, China, India dan datang ke Kepulauan Melayu, daripada Kepulauan Melayu datang ke Melaka. Okey, Melaka sejak itu menjadi satu bandar kosmopolitan, bandar yang sangat pesat, dan kedudukannya yang sangat strategik, terlindung daripada tiupan angin monsun timur laut dan barat daya. Alright, sejumlah kecil yang bermastautin tetap tinggal di situ tetapi tidak melahirkan masyarakat majmuk kerana mereka diasimilasikan ke dalam masyarakat Melayu yang dikenali sebagai komuniti Baba. Okey, tahu tak apa tu komuniti Baba, kelas?
Kalau belajar pada pengajian Malaysia, siapa ingat lagi? Macam mana wujudnya komuniti Baba dan Nyonya? Macam mana wujudnya komuniti Baba dan Nyonya? Katrina ada? On mic kalau nak cakap. Siapa tahu? Bagaimana wujudnya komuniti Baba dan Nyonya? JJ? Adakah kamu berada di seberang sana? Ke madam cakap seorang-seorang? Macam mana wujudnya komuniti masyarakat Baba dan Nyonya? Mungkin dari perkahwinan Puan. Mungkin dari perkahwinan. Godly, mungkin dari perkahwinan. Perkahwinan Ya. antara siapa Godly? Mungkin perkahwinan antara Cina dengan Melayu. Cina Cina dengan dengan Melayu. Ya, Joy, kamu nak cakap ke? Macam mana wujudnya komuniti Baba dan Nyonya ni? Adakah Baba dan Nyonya masih lagi wujud sampai sekarang? Puan masih. Masih. Okey. Alright, komuniti Baba dan Nyonya ni wujudnya adalah bangsa Cina yang berdagang yang datang daripada tanah besar Cina. Okay, the mainland tu datang ke Melaka ketika itu dan dia berkahwin dengan masyarakat tempatan. Okay, datang berdagang and then dia kahwin pula dengan masyarakat tempatan. Okay, dan dia punya culture dia lebih kurang sama dengan masyarakat yang wujud di Melaka ketika itu. Okay, kalau orang Cina biasanya dia tak akan makan pedas, betul tak? Dia suka makanan-makanan yang lebih rebus-rebus kan, makanan yang sihat lah. Okay, tapi tidak bagi komuniti Baba dan Nyonya. Mereka lebih prefer kepada makan makanan yang pedas, yang sama dengan masyarakat lokal ketika itu. Dan komuniti Baba dan Nyonya ni wujud di beberapa negeri sampai sekarang. Okay, terutamanya di Singapura, di Melaka dan di Pulau Pinang. Ada komuniti dipanggil komuniti Baba dan Nyonya. Okay. Okay, disebabkan apa dipanggil Baba dan Nyonya adalah asimilasi. Okay, ataupun pengajian Malaysia dipanggil amalgamasi. Pencampuran adalah perkahwinan campur. Okay, contohnya macam sekarang ni kalau di Sarawak saya nampak pencampuran biologi antara etnik Iban dan Cina. Okay, etnik Cina Sarawak. Cina Sarawak dan Iban kan biasa banyak orang kahwin campur sekarang kan. Dia tak kahwin sesama Iban tapi dia kahwin antara Iban dan Cina Sarawak. Okay, tapi tak nampak pula komuniti tu dipanggil apa kan. Kan ada spesifik nama untuk kumpulan tersebut. Tak ada. Komuniti Iban dan Cina Sarawak. Ada kan? Last, ada tak? Tak ada Puan. Tak ada. Ada. Tapi Iban kahwin dengan Iban ke? Tak. Ada Iban kahwin dengan Cina? Ada kan? Ciban? Dekat Ciban. Tapi tak tahu apa nama komuniti Puan. Okey, tak tahu apa nama komuniti dia. Okey, dalam kelas ni ada tak perkahwinan antara ibu bapa kamu antara Iban dan Cina Sarawak? Ada tak? Tapi kalau dekat rumah kamu cakap bahasa apa? Bahasa Iban ke? Bahasa apa? Mandarin ke Hokkien? Godly punya campur Germany Puan. Germany. Ya, Godly. Kamu Kurt Cobain. Kamu campur antara Ya, Koben Puan. Dia campur. Okey. Seterusnya masyarakat majmuk. Okey. Ini sama juga apa yang kita belajar di pengajian Malaysia atau sem lepas, bagaimana mulanya masyarakat majmuk ni akibat daripada masa itu penjajahan Inggeris. Dia membawa kemasukan masyarakat India dan Cina terutamanya ke tanah Melayu akibat daripada revolusi perindustrian yang sangat pesat. So dia mencari
pekerja-pekerja yang dapat dibayar dengan murah. So dia nampak ketika itu India juga di bawah jajahan Inggeris. Tanah Melayu juga di bawah jajahan Inggeris. So dekat situ senanglah dia nak membawa masuk orang-orang India daripada negara India untuk bekerja di tanah Melayu. Di situlah bermulanya masyarakat majmuk, terutamanya di tanah Melayu. Okey? Sebab ketika itu bermulanya sektor peladangan ataupun sektor getah, yang sangat-sangat berkembang pesat, dan juga sektor pelombongan biji timah yang sangat-sangat pesat. Biasanya pelombongan biji timah ni dirujuk kepada orang Cina lah. Terutamanya di kawasan di Selangor, negeri Selangor, dan juga di Ipoh, Perak. Di situlah tempat pelombongan biji timah yang pesat. Sebab itu di kawasan tu sekarang masih lagi majoriti orang Cina duduk di kawasan tu. Sebab dekat situlah bermulanya kedatangan mereka ke tanah Melayu, especially di tanah Melayu. Ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia adalah yang pertama dari segi ekonomi, pemisahan etnik berlaku atas ekonomi. Bagaimana Inggeris nak ketika penjajahan Inggeris, dia nak pentadbiran yang smooth, tak ada bangkangan, tak ada orang buat tak ada orang buat rusuhan dan sebagainya. Dia pecahkan kumpulan etnik supaya tidak berlakunya perpaduan. Bila tidak berlakunya perpaduan, maka dia akan mentadbir negara dengan begitu mudah. Kan? Sebab tu dia pecahkan kumpulan etnik Melayu, dia akan duduk dengan orang-orang Melayu je, bekerja di kampung-kampung, kan? Hasil sara diri saja, ekonomi sara diri. Kalau Cina, dia bekerja di kawasan pelombongan biji timah. Mereka tidak berjumpa antara satu sama lain walaupun mereka duduk dalam negara yang sama. Kan? Contohnya dekat Sarawak ni, kita tak bercampur. Iban duduk dekat kawasan Iban. Dia tak bercampur pun dengan orang India ke, orang Melayu Sarawak ke, orang Bidayuh ke, orang etnik orang Ulu ke. Mereka tak bercampur. So, bila tak bercampur, tidak akan wujud perpaduan. Akan wujudnya prasangka-prasangka buruk. Akan wujudnya assumption yang negatif kepada kaum lain. Sebab you guys tak kenal antara satu sama lain. Kan, bila kita kenal orang tu, macam saya tak kenal kamu, nampak nama je, tak tahu muka macam mana. Saya judge kamu. Kan? Kamu ni bla 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 bla. Saya jadi judge seorang yang judgemental. Jadi saya akan tend tu mengatakan pendapat yang salah berkenaan dengan diri kamu sebab saya tidak mengenali kamu. Sama juga dengan kaum. Bila kita tidak duduk bersama dengan kaum-kaum yang lain, kita akan menimbulkan satu assumption negatif terhadap kaum tersebut. Kan? Dan sebagainya. Sebab itu perpaduan di Malaysia sangat penting dalam mengekalkan pembangunan ekonomi dan juga keharmonian dalam negara Malaysia. Negara yang ada satu kaum pun boleh bergaduh, boleh berpecah. Contohnya Korea Utara dan Korea Selatan, kan, walaupun dia bangsa Korea, tapi dia terpecah antara dua negara akibat daripada pemikiran, fahaman yang berbeza. Selatan lebih kepada demokrasi, Utara lebih kepada komunis. Kan? Alright. Asimilasi etnik Cina dan India ke dalam masyarakat Melayu tidak wujud, tidak berlaku. Iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Asimilasi masyarakat India dan Cina memang tidak berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tidak wujud. Itulah yang dimaksudkan dengan masyarakat majmuk. Majmuk dari segi masyarakat dan plural dari segi budaya. Agama yang wujud di Malaysia, menurut kepada Jabatan Perangkaan, Islam majoriti dianuti oleh orang Melayu 53%, Buddha iaitu etnik Cina dan India 17.3%, Confucius ataupun Taoism dianuti oleh etnik Cina 11%, Hinduism oleh etnik India 7%, Kristian oleh Cina dan India 7%. Ini adalah statistik kepercayaan ataupun agama yang wujud di Malaysia. Orang Melayu biasanya dia akan meraihkan
Hari Raya Aidilfitri. Okay, yang mana kamu boleh berkunjung antara satu sama lain. Okay, adanya makanan-makanan bagi satu-satu perayaan dan sebagainya. Dan juga merayakan awal Muharram. Hari-hari Adha. Biasanya penganut Buddha akan merayakan Hari Wesak, Tahun Baru Cina, okay, Cap Gome, okay, perayaan-perayaan yang lain seperti pemujaan roh nenek moyang, dewa-dewa dan sebagainya. Penganut Hindu akan merayakan Deepavali iaitu Pesta Cahaya. Taipusam ni adalah, okay, ini boleh masukkan ini adalah poin untuk tajuk tadi tu. Tajuk berkenaan dengan agama di Malaysia. Okay. Tapi kamu pilih satu agama sajalah. Okay, sama ada kamu nak, kalau kamu rasa majoriti kawan kamu adalah penganut Kristian, so kamu boleh menerangkan berkenaan dengan agama tersebut. Okay, pilih satu saja. Okay, dari segi sejarah, dari segi kepercayaan, adat, perayaan dan sebagainya. Okay, penganut Hindu, okay, biasanya kita tahu orang India akan merayakan Deepavali ataupun Taipusam, kan? Dan penganut Kristian merayakan hari Christmas. Kalau apa tu, orang Iban dia merayakan hari Gawai, kan? Pada setiap bulan Jun. Betul kan? Bulan Jun kan kamu merayakan hari Gawai bulan Jun. Bulan Jun. Betul tak? Okay, Madam rasa setakat ini saja yang pendidikan, nanti kita akan continue pada setakat ni. Ada soalan ke tidak? Dah, Madam. Okay, boleh on webcam sekejap. Madam nak ambil gambar bukti kelas belakang. On webcam sekejap masing-masing. Kelas. Okay. Lain baru seorang. Okay. On webcam sekejap, kita nak bergambar bersama-sama. Okay. Yang lain hari ni line dah tak mesra dengan kita ya. Sekejap ada, kejap tak ada. Ada pening madam. Okay. Yang ada ni boleh peace. 1, 2, 3. Okay, 1 peace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Alright. Tak ada apa-apa soalan ya. Kalau ada soalan boleh tulis di ruang chat. Semua orang dah tulis nama dan juga nombor pendaftaran masing-masing di ruangan chat. Okay, kalau dah, jangan lupa tugasan discussion. Okay, dan tulis juga tajuk discussion di Google Classroom. Okay, itu saja untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa, kita dismiss. Okay, dan kita akan jumpa pada hari Khamis untuk kelas 1 jam. Cuma kita menggunakan group WhatsApp dan juga Google Classroom. Okay, thank you everyone for joining. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Okay, kamu boleh keluar Thank you, Madam. Okay, alright. Thank you everyone. Thank you.